Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita di sebalik berita. Kami bawakan kupasan lanjut termasuklah wartawan kami yang berada di lapangan serta isu-isu semasa yang mendominasi laporan kami pada hari ini. Dan pastinya sejak daripada tengah hari tadi kami membawakan perkembangan berkait dengan indeks persepsi rasuah, laporan yang dikeluarkan di peringkat global di mana kedudukan Malaysia dalam CPI dunia bagi tahun 2021 telah pun jatuh ke kedudukan 62 berbanding tangga ke-57 pada tahun 2020. Dan daripada 180 negara sebenarnya, Malaysia mencetakkan skor 48 berbanding skor sebanyak 51% pada tahun sebelumnya. Dan skor dicetakkan Malaysia itu menjadikan buat pertama kalinya sejak 2012, Malaysia kini dikelompokkan antara 2/3 negara dengan skor di bawah 50 daripada 100. Dan jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, saya nak bersama dengan Farhan Rosli, Koordinator Belia Rasuah Busters MBM dan juga Presiden PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Farhan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali melihat kepada kedudukan dan juga laporan CPI ini, mungkin reaksi awal Farhan mewakili suara belia melihat kepada isu ini. Yang pertama, terima kasih Isra Awani atas jemputan. Yang pertama, kita menzahirkan rasa agak kecewa dan juga bimbang berkaitan dengan pengumuman terkini hari ini apabila penurunan ini telah berlaku bukan sahaja tahun ke tahun. Kalau kita ingat pada 2019, our country is better in a better position. Tetapi tahun lepas kita turun dan tahun ini lagi turun. Jadi kita bimbang sudut kepercayaan institusi global dan juga institusi awam kepada Malaysia. Indeks persepsi rasuah ini adalah suatu indikator yang digunakan oleh masyarakat peringkat global untuk meneliti keberkesanan bagaimana keseriusan institusi awam di Malaysia ini menangani rasuah. Jadi apabila turunnya, merosotnya kedudukan negara kita ini, kita bimbang bagaimana keyakinan pelabur yang pertama. Bagaimana orang luar melihat Malaysia ini terutama dalam isu yang berkaitan dengan rasuah. Jadi saya lihat ini cabaran besar untuk kita. Lebih-lebih lagi ada beberapa lagi isu yang tiba-tiba awal tahun ini, baru bulan 1 ini dah pelbagai isu yang melibatkan institusi awam, integriti dan sebagainya. Dan kita bimbang ini akan menambahkan lagi beban kepada negara kita di masa akan datang. Kita takut nanti lepas merosot lagi dan terus merosot. Jadi ini tidak bagus untuk ekonomi, keyakinan pelabur dan sebagainya. Ya. Farhan, dalam isu ini, jika boleh saya quote sedikit memetik laporan daripada TI, Transparency International Malaysia sebenarnya, kalau nak dibandingkan dari segi tahun ke tahun berdasarkan CPI ini, kalau kita lihat pada 2014 agak menurun CPI dan kembali menaik pada selepas PRU 14, kita lihat pelancaran NACP, pelan anti rasuah kebangsaan dan juga tetapi pada tahun 2020 seperti Farhan maklumkan tadi, ianya telah pun mula menurun rank tersebut. Dan mungkin melihat kepada isu ini, 2 kali perubahan kerajaan, apa antara isu-isu yang mungkin Farhan rasakan yang terpalit yang menyebabkan sehingga CPI ini terjejas untuk 2 tahun kebelakangan ini, Farhan? Kita tidak nafikan ketika 2018 yang mana menyumbang kepada perkembangan positif pada 2019 itu. Kita ingat ketika Pakatan Harapan mula-mula menguasai kerajaan, idea-idea seperti reformasi institusi, membatras rasuah seperti yang disebut oleh saudara tadi berkaitan dengan NSP sebagainya dijadikan sebagai teras utama kerajaan pentadbiran ketika itu. Tapi kita lihat selepas berlakunya pertukaran kerajaan, berlakunya isu-isu yang mencabut komitmen sebenar institusi awam melawan rasuah. Kita ingat lagi soal kontrak sebagainya dibahagikan secara direct tender, isu surat sokongan, dan yang terkini mungkin kes yang melibatkan tokoh-tokoh berprofil tinggi juga menyumbang kepada faktor ini.
Tapi saya lihat isu ini lebih besar daripada isu pertukaran kerajaan. Kita harus lihat soal rasuah ini adalah soal akar. Soal yang memang telah bercambah daripada satu institusi ke satu institusi. Jadi bagi pandangan kita di PKPM dan juga di Koordinator Sekretariat Rasuah Anti Rasuah MBM, kita memandang bahawa isu ini adalah soalan nilai yang harus diubah. Nilai yang mana ini adalah ruang untuk orang muda mengubah. Maknanya orang muda yang berada di institusi awam, orang muda yang berada di NGO, orang muda yang berada di parti politik. Mereka harus bercakap soal rasuah, melawan rasuah. Kerana rakyat itu harus disedarkan. Reformasi institusi tidak cukup. Reformasi sistem itu tidak cukup. Tapi yang harus diubah adalah reformasi keseluruhannya, perubahan keseluruhannya daripada pemahaman rakyat hinggalah kita nak tengok nanti rakyat pun menyampah dan benci kepada orang yang merasuah. Itu yang lebih besar saya tengok. Kalau kita tengok pada penggiliran kerajaan dan sebagainya, kerajaan itu berubah tapi budaya itu tidak berubah. Farhan, antara cadangan yang dikemukakan oleh TI Malaysia melihat kepada isu ini adalah antaranya pelaksanaan penuh Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Kedua, mempercepatkan pembentangan Akta Pembiayaan Dana Politik, kebebasan dan ketelusan institusi utama seperti SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara. Apakah bentuk penambahbaikan dan juga perkara-perkara yang perlu dilakukan segera dalam memulihkan skor CPI ini, Farhan? Pertama, isu yang besar adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi awam yang berkaitan dengan persoalan integriti dan sebagainya. Kita sambut baik cadangan TI berkaitan meletakkan institusi seperti SPRM di bawah Parlimen, Akta Dana Politik, dan kita juga kena melihat satu perkara lagi, iaitu perlunya ada suatu transparansi sudut kontrak gaji-gaji yang pernah dilaksanakan dulu, iaitu seperti pengisytiharan harta, perkara-perkara yang mencerminkan integriti pemimpin terbesar. Sebab kita bercakap sekarang ini rasuah yang berlaku di kalangan elit itu didiamkan, tetapi media-media antarabangsa dapat menangkap perkara ini. Kita dulu 2-3 bulan lepas kita dikejutkan soal Pandora Papers. Mana siasatan kepada individu-individu yang terbabit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat perlu adanya akta undang-undang yang lebih jelas soal hukumannya kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Ini perkara-perkara yang saya rasa urgent harus dilaksanakan di samping usaha-usaha memberikan kesedaran. Yalah, orang kadang-kadang penat menyeru ke arah kesedaran dan sebagainya. Tapi di samping usaha penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat, yang lebih keras, yang lebih apa itu kita katakan lebih severe hukumannya, kita kena menggerakkan juga gerakan kempen kesedaran sebenarnya yang dibuat oleh beberapa masyarakat sivil, rasuah buster dan sebagainya. Ini harus diteruskan. Farhan, perbincangan kita berbaki lebih kurang dalam 2-3 minit ini. Bagaimana Farhan melihat proses kehadapan moving forward, peranan institusi-institusi, kerana TI Malaysia menyatakan bahawa antara perkara yang boleh dilakukan adalah memperkasakan peranan ketua setiausaha negara sebagai contoh untuk melibatkan isu rasuah dalam kalangan penjawat awam, dan kemudian melihat kepada beberapa perkara lain seperti mengadakan akta anti lompat parti dengan segera, pilihan raya pecat. Pandangan Farhan dalam memulihkan imej dan juga reputasi Malaysia dalam indeks CPI ini? Yang pertama adalah kerajaan kena fikirkan bagaimana untuk mengurangkan pemonopolian kuasa di kalangan ahli politik. Sebab itu di PKPM kita sedang menilai beberapa proses yang pernah dilaksanakan. Contohnya mengurangkan had Perdana Menteri. Itu disebut dalam memorandum MOU antara Pakatan Harapan dan juga kerajaan. Yang kedua, kita kena memikirkan suatu garis waktu ataupun dengan kata mudah pencen bagi ahli parlimen, ahli menteri. Jadi dia tidak akan berlakunya pemonopolian kuasa yang kritikal dalam negara kita. Yang ketiga, kita kena lihat juga
isu rasuah ini sebagai isu keselamatan. Orang kadang-kadang negara kita ini terbukanya sepadan kan berlakunya rasuah-rasuah kecil. Jadi kena dikuatkuasakan, kena disemak integriti para penjawat awam dan juga para ahli politik dan juga lain-lain individu penting sebelum mereka dilantik kepada jawatan-jawatan penting dari institusi awam. Dan yang terakhir, tidak dapat tidak, saya merasakan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ataupun Whistleblower Act itu harus diperkasakan dan harus diberikan nafas baru bagi memastikan orang-orang yang terlibat memberi maklumat ini dilindungi berdasarkan lunas hukum. Terima kasih Farhan Rosli, Koordinator Belia Rasuah Busters MBM dan juga Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia mengulas berkenaan dengan laporan CPI, dan pastinya selepas ini kita akan membawa pula perbincangan di negeri Johor menjelang pilihan raya negeri Johor. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.